Bila ada kuliah, bila ada program agama, tak ada orang boleh pergi. Pasal apa? Semua mati. Tak ada orang boleh pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Apa khabar keadaan tuan-tuan sepanjang berada di rumah di musim PKP ini? Kita telah masuk kepada PKP fasa yang ketiga, yang menurut tadi saya tengok dalam laporan daripada Isteri Awani menyebutkan, Datuk Hisham sebut menampakkan tanda-tanda yang kita sedang menangani wabak ini dengan baik. Jadi alhamdulillah untuk mengisi tempoh PKP ini, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sebenarnya kita mengambil semangat. Hari ini ramai orang mempunyai kesedaran tentang virus dan wabak ini. Saya nak berkongsi kepada tuan-tuan tentang satu wabak yang berlaku dalam sejarah dunia, yang telah menyebabkan berlaku beberapa kesan yang besar terhadap empayar Islam dan empayar Eropah. Maka kita akan kongsikan pada malam ni berdasarkan beberapa bacaan, beberapa perkongsian dan beberapa catatan dalam sejarah. Jadi ini saya duduk dekat saya punya mini library di rumah saya. InsyaAllah daripada beberapa bacaan dalam ni lagi kita akan kutip, kita akan petik bagaimana kisah ini. Situasi ataupun wabak ini disebut sebagai, dalam sejarah disebut sebagai The Black Death. Wabak ataupun disebut sebagai kematian hitam. Kenapa? Kita akan bicarakan. Baik, first saya nak ambil kita punya rujukan dulu. Okey, sekejap. Bangun. Alright. World history, fifth for tyrant, philosophy. Okey ni. World history. Okey. So saya akan bahagikan perkongsian, perbincangan pada malam ini kepada dua bahagian, iaitu yang pertamanya apa yang dilalui oleh golongan Kristian di Eropah dan apa pula yang dihadapi oleh orang Islam di tamadun Islam. So kedua-duanya menghadapi situasi yang sama dalam musim yang sama, tetapi bagaimana yang berlaku pada mereka. Tengok dalam catatan ini, catatan dalam tamadun Eropah. Cuba cari The Black Death. Ada The Black Death? Mesti ada. Okay, pasal ini buku dia bertajuk World History 50 Key Milestone You Really Need to Know by Ian Crafton. Okay, antara buku rujukan saya jugalah. Okay, alright. Black Death. Alright, ada dalam bab 11. Okay, kita baca. Saya nak bagi ringkasannya lah, baca jenuh baca orang banyak. Okay, The Black Death. In the middle of the 14th century, Europe was visited by a calamity the like of which it had never previously known, with the rate of mortality unsurpassed even by the two world wars of the last century. It is estimated that across the entire continent, around 1/3 of the population died within the space of 3 years. The Black ini menceritakan bagaimana situasi wabak yang telah tercetus, yang dikatakan telah memakan jutaan nyawa, total populasi yang telah meninggal dunia ataupun total mangsa ataupun total nyawa yang telah meninggal dunia akibat daripada The Black Death ini dianggarkan sampai 200 juta orang, dan dikatakan memakan sampai saya pernah dalam bacaan saya disebut sebagai 40 ke 60% populasi Eropah, dan ini mencetuskan beberapa kesan terhadap situasi Eropah yang akan kita bacakan. Baik. The cause of plague pandemic known at the time as the Great Pestilence, disebut juga sebagai pestilence kalau tuan nak kaji kan, and subsequently as the Black Death. More than one contemporary chronicler noted that the living did not sufficient to bury the dead. Sampai tahap pernah berlaku situasi orang yang hidup tak cukup untuk menggali ataupun menanam, menyimpan mayat orang yang telah mati. Kerana apa? Ramainya mati sampai orang hidup tak cukup nak uruskan jenazah mereka. Ini di Eropah lah. Okay. Saya baca, saya teruskan kepada perbincangan teruslah. Okay. Dia kata kesan daripada Black Death ini extended beyond devastatingly high mortality. Kesan dia begitu merebak, begitu dahsyat sampai tahap telah mencetuskan panik dalam kalangan masyarakat. Bau-bauan mayat yang bergelimpangan disebut di sini oleh
Giovanni Boccaccio in the Decameron, buku dia ni kan, dia kata apa, many died daily or nightly in the public street, the whole place was sepulchred. Ramai yang mati di pertengahan jalan, tepi-tepi jalan ni. Kalau kita jalan dalam jalan Eropah masa tu, jalan sikit situ ada mayat, jalan sikit situ ada mayat, jalan sikit situ ada mayat, mayat berkelimpangan merata tempat. Jadi macam tu kan. Maka diceritakan dalam buku catatan Eropah ni, sampai tahap mayat terlalu banyak, terlalu busuk, situasi sampai orang tak tahu nak jadi apa ni. Mati siang dan malam, mati dan mereka tidak ada ubat, tidak ada jawapan dan tidak ada apa. Bahkan pada masa tu Eropah berlaku zaman kegelapan, maka lagi buntu lah mereka masa tu. Okey. The nature of the beast in the Middle East, people had no idea as to what caused disease, and thus found themselves helpless to prevent its spread to effect a cure. It was not until the end of 19th century that scientists identified the bacterium Yersinia pestis that causes the plague. Dia buntu sampai tak jawapan langsung, tak tahu bermula di mana, tak tahu nak pergi ke mana, tak tahu bagaimana dia menyerang. Bahkan ketika itu mulalah timbul beberapa orang syaman, bomo-bomo di Eropah, bomo-bomo Kristian yang mengatakan ini adalah kesan daripada bau busuk orang mati dan macam-macam. Akhirnya dia baru jumpa jawapan. Rupanya pandemik ini berpunca daripada tikus hitam yang telah kena racun dan telah menyebabkan bakteria pada tikus hitam itu menyebabkan berjangkit kepada orang awam, dan bakteria ini mampu berjangkit seperti mana COVID hari ni lah, tapi dia lagi dahsyat lah. Okay. Dan bagaimana dia boleh spread pergi sampai ke negara-negara lain, bahkan sampai 1/3 dunia, sebab dia ikut kapal-kapal perdagangan. Bila orang, contohlah dia kena di Turki, kemudian daripada pelabuhan Turki tu, tikus itu ikut naik kapal pergi di Eropah, kena orang Eropah pula, naik kapal pergi di China, kena orang China pula, menyebabkan Eropah masa tu lumpuh. Apa kesan dia? Kesan dia pertama di sudut politik, bila mana orang mula mempersoalkan kerajaan Eropah masa tu. Kenapa tak buat apa-apa? Tapi kerajaan masa tu buntu, nak buat apa? Nak buat package rangsangan ke apa-apa, tak tahu nak buat apa. Kemudian mereka mula mempersoalkan orang agama. Gereja masa tu diprotes oleh rakyat. Rakyat mula mengatakan ini adalah murka daripada Tuhan kepada golongan gereja yang banyak makan duit rakyat. Maka gereja dihantam masa tu. Dan pandemik Black Death ini juga antara salah satu pencetus kepada pemahaman sekularisme di Eropah. Kerana orang mula sudah tidak mempercayai agama, kerana mereka merasakan Tuhan tidak menolong mereka. Maka ini antara punca awal dia. Bukan kata saya katakan satu-satunya puncak, tapi antara puncak awal. Kemudian ekonomi juga musnah. Kenapa? Ramainya orang yang berhutang dengan bank-bank di Eropah mati, dan bank tak tahu nak kutip kat siapa, maka runtuh ekonomi di Eropah. Apa jadi di sini tuan-tuan? Ceritakan dalam ni berbagai ritual telah dibuat oleh orang Eropah. Antaranya mereka mendirikan dinding untuk memisahkan antara mereka dengan yang mati, dibiarkan mayat begitu saja. Mereka tak mau pergi dekat nak uruskan mayat kerana takut bakteria itu kena mereka. Maka apa mereka buat? Mereka cuma bakar kampur barus, mereka bakar wangi-wangian dan lemparkan kepada mayat. Macam itulah. Menceritakan bagaimana betapa takutnya mereka dan dahsyatnya ujian itu. Okay. Dia ada sediakan timeline yang bermula daripada tahun 1330 sampai ke 1358, bagaimana satu demi satu bagaimana kita dapat tengok pandemik itu merebak. Okay, dia bermula dengan tahun 1330 Masihi, kemudian dia naik kepada 1346, dia pergi kepada Black Sea, kemudian 1347 dia masuk ke Sicily, Constantinople, kemudian Marseille, Perancis, 1348 dia spread sampai ke Mediterranean di Eropah, kemudian 1349 Pope ada buat arahan sesuatu, iaitu satu arahan yang pelik daripada Pope. Dia minta agar dibakar keliling halaman rumah dan bakar agar wabak tak boleh cross api. Macam tu. Akhirnya Pope tu sendiri mati. Okay. Kemudian dia telah menjangkit sampai ke England dan sebagainya, maka begitu dahsyat. Maka ketika itu kemasyarakatan jadi hancur, sosial jadi hancur, agama diserang, politik diserang, ekonomi menjadi lumpuh. Maka Eropah begitu hancur masa tu. Tetapi on the other hand, ada juga pendapat mengatakan the Black Death adalah satu rahmat daripada Tuhan, iaitu untuk menyuci orang-orang yang sakit. Ada juga pemahaman macam ni. Okay, iaitu orang-orang yang sakit yang tak mampu untuk berhadapan, antibody dia tak mampu untuk berhadapan dengan serangan wabak itu, maka mereka mati. Dibiarkan mereka mati kerana orang yang less produktif biarkan mati. Biarkan orang yang berkualiti saja hidup. Dan ada setengah di antara pengkaji Eropah mengatakan memang Black Death itu memang sakit, tetapi itu adalah proses penyucian daripada Tuhan yang menyebabkan yang akhirnya
golongan yang sakit-sakit, yang unproductivity ni, yang unproduktif ni semua telah tertapis dan mati. Tinggallah golongan yang baik, yang sihat, dan mereka lah yang mencetuskan reformation di Eropah. Tu bahaya pemahaman macam tu. Takut orang apply pemahaman tu kepada COVID, naya kita. Baik. Okay, itu yang berlaku di Eropah. Sangat dahsyat lah. Kalau saya nak baca semua ni, tuan-tuan carilah dekat Black Death. Bagaimana orang yang sakit itu, badan mereka kena bubonic ni. Kemudian mereka kena, disebut sebagai, mereka kena, badan mereka bengkak-bengkak. Kemudian kawasan bengkak itu jadi hitam. Dan mayat mereka menjadi begitu busuk. Dan tuan-tuan boleh Google di internet, tengok bagaimana keadaan badan para mangsa yang terkena pada bakteria yang disebut sebagai Black Death ni. Sungguh-sungguh dahsyat. Dahsyat. Itu perkongsian tentang apa yang berlaku di Eropah. Ringkas. Baik, saya nak pergi kepada meanwhile yang apa yang berlaku kepada tamadun Islam masa tu. Baru Islam pula apa yang jadi masa tu. Ini dirakamkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah yang saya ada di sini semua, yang akan saya cari kat tuan-tuan. Bagaimana penyakit itu dilalui, pengalaman itu dilalui oleh para orang Islam kita di dalam Empayar Islam. Okey, selesai di Eropah. Okey. Baik. Apa yang berlaku orang Islam? Dia tak silap saya, pandemik itu kan dalam tahun hijrah dia berlaku tadi dalam 13 lebih ni. Dalam 700 hijrah lebih, 740-an ataupun 750-an. Sini kita bagi kat sini bagaimana. Yes, ada satu, jilid 7. Alright. Buku. Tragedi 13 Mei. Nanti kita akan cerita. Original laporan ni. Okey. Baik. 745. Okey, yang ni. Jilid 20. Okey. Jilid 20. Peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun 745 Hijrah hingga 768 Hijrah. Alright, kita cuba cari. Bagaimana Ibn Katsir menyusun bab-bab dia. Dibagi ikut tahun. Okey. Okey. Okey, peristiwa ini 749 Hijrah berlaku dalam Empayar Islam. Kita akan bacakan. Disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir di dalam Bidayah wa Nihayah jilid yang ke-20 kalau terjemahan ini. Okey, bahasa Indonesia. Diceritakan oleh Al-Imam Ibn Katsir, saya bacakan teks terjemahan tersebut. Diceritakan oleh Al-Imam Ibn Katsir pada awal tahun ini, itu 749 Hijrah. Pada awal tahun ini yang menjadi sultan, diceritalah sultan di Mesir dan Syam adalah Malikun Nasiruddin Al-Hasan. Dicerita satu-satu nama sultan lah. Okay. Kemudian disebutkan apa yang menjadi qadi ketika itu di Mesir adalah Al-Izzuddin bin Jamaah Asy-Syafi'iyah, bermazhab Syafi'i dan sebagainya. Tak apalah, dia cerita satu-satu tokoh. Kemudian dia kata tercetus pada tahun ini, tengok boleh yang tu. Tersebar khabar tentang terjadinya satu wabak di pelbagai penjuru kota. Dia mula. Okay. Tadi di Eropah dia sebut juga wabak ni tercetus di Middle East, di Asia Tengah, Central Asia, kemudian dia merebak ke Crimea. Crimea ni kalau tuan-tuan tengok Mission Impossible, tuan-tuan tahu lah Crimea tu kan. Okey. Dia tally dengan rujukan Islam bila Ibn Katsir sebut datang kabar dari wilayah Crimea tentang peristiwa besar dan kematian massal. Indonesia lah, bahasa Melayu dia kematian yang besar-besaran lah. Saya dah baca dah yang Arab punya. Dia sebut sebagai dia sebut Mautun Katsir, kebangkitan yang begitu banyak. Okay. Kemudian disebutkan bahawa wabak tersebut merembeh ke wilayah Perancis hingga konon majoriti penduduk Cyprus meninggal dunia. Demikian pula peristiwa besar terjadi di Gaza pada awal tahun ini. Okey, diceritakan wabak tersebut daripada Asia Tengah merebak ke Crimea, telah masuk ke Perancis, kemudian pergi ke Spanyol. Sebiji macam yang dicatatkan dalam tabloid Eropah. Okey. Kemudian dia merebak sampai ke Baitul Maqdis, masuk ke Palestin, masuk ke Gaza sekarang. Demikian pula peristiwa besar ini terjadi di Gaza pada awal tahun ini. Gaza antara yang awal kena. Wakil Gaza mengirimkan kabar kepada wakil Damsyik bahawa sejak hari Ashura, itu pada bulan Muharram sampai ke bulan Safar, sebulan itu, bagaimana sejak pada hari Ashura hinggalah ke bulan Safar, sebulan sahaja, sudah ada 10,000 lebih orang yang meninggal dunia. It had killed 10,000 person within a month. Wabak itu dalam Empayar Islam telah membunuh 10,000 orang dalam masa sebulan. Dahsyat tuan-tuan. Kalau nak compare dengan COVID ini, jauh wabak itu lebih bahaya. Di mana? Di wilayah Gaza. Baik.
Kitab apa yang dia buat? Antara yang orang Islam buat masa tu adalah apa? Kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Bukhari dibacakan pada hari Jumaat setelah selesai solat pada tanggal 7 Rabiul Awal tahun ini. Pembacaan hadis tersebut dihadiri oleh para qadi dan masyarakat umum. Setelah itu, para ahli qiraah membacakan Al-Quran dan orang-orang pun berdoa agar wabak diangkat dari negeri mereka. So, antara tradisi yang mereka buat ketika untuk menghadapi wabak ini adalah mereka setiap kali selepas sembahyang Jumaat, mereka akan kumpul dan membacakan hadis-hadis daripada Sahih Bukhari. Setelah habis baca hadis, mereka akan memperdengarkan bacaan Quran oleh para qari. Kemudian habis daripada itu, mereka akan berdoa beramai-ramai agar wabak ini terangkat daripada bumi mereka. Di mana ini? Di Gaza ketika itu. Baik. Kemudian tengok di Damsyik pula. Ketika penduduk Damaskus mendengar terjadinya wabak penyakit di wilayah pesisir dan selainnya, mereka cemas dan takut sekiranya wabak tersebut sampai ke Damsyik. Sebab wabak itu dah pergi luar-luar ya. Dia mula nak masuk ke Damsyik. Maka bila orang Damsyik dengar cerita ni, dia pun mula jadi panik. Okey. Kemudian mereka mendengar kabar bahawa ada sejumlah penduduk Damsyik yang telah meninggal dunia akibat penyakit ini pada tanggal 9 Rabiul Awal 749 Hijrah pada hari Ahad. Tu dah detail Imam Ibn Katsir bagi. Orang-orang berkumpul di mihrab Syahabah untuk membacakan surah An-Nuh dengan berbagai bacaan sehingga 3,333 kali. Di Gaza, mereka baca Sahih Bukhari dan Quran, kemudian mereka berdoa. Di Damsyik pula, antara amalan mereka buat adalah mereka berkumpul juga dan mereka membacakan surah An-Nuh beramai-ramai. Surah Nuh, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiya azabu alim, sampai habis ayat 28 ayat lah. Dengan harapan mereka pembacaan surah ini dan mereka baca beramai-ramai dalam pelbagai jenis qiraat, diulang surah Nuh ini sebanyak 3,333 kali. Dengan harapan, dengan bacanya doa ini, surah ini, wabak ini akan terangkat daripada bumi Syam. Berdasarkan petua apa ni? Dia baca doa ni berdasarkan apa? Ibn Katsir sebut kat sini, ritual ini dilakukan berdasarkan mimpi salah seorang daripada penduduk Damsyik yang mengatakan dia melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya dan Rasulullah SAW memberikan penunjuk untuk melakukan amalan tersebut. Ini katanya. Tapi dia tak kata betul ke salah amalan ni lah. Cuma dia cuma record kat kita amalan ni dibuat oleh orang Damsyik. Baik. Kemudian pada bulan ini juga berlaku kematian yang banyak akibat wabak. Jumlah korban setiap harinya lebih daripada 100 orang. Okey. Sampai setiap, contoh dapat tengok kat sini, setiap perenggan Ibn Katsir akan letak di hujung ayat adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Punya nampak terbesarnya wabak ini. Jika penyakit ini menjangkiti sebuah keluarga, saya tak baca, maka nyaris penyakit tersebut tidak hilang sampai sebahagian besar anggota keluarga tersebut meninggal dunia. Maka dia kalau dan kena kat seorang, selalunya kontak paling dekat dengan dia akan mati juga. Sama tuan-tuan, konsep dia macam COVID lah. Maknanya ada kontak. Bila ada kontak dengan family, dengan kawan-kawan, selalunya orang yang ada kontak itu mesti akan mati juga. Okey, kena wabak ni dia akan mati. Okey. Okey. Dan dalam beberapa hari kematian makin meningkat dan terlebih pula perempuan, kerana jumlah perempuan yang mati lebih besar daripada lelaki. Ini direkodkan. Okey. Dalam situasi seperti itu, imam masjid mula, okey, apa lagi yang mereka buat? Imam masjid mula membaca kunut seluruh solat serta berdoa agar wabak tersebut diangkat oleh Allah. Doa kunut dimulai pada solat maghrib pada malam Jumaat 6 Rabiul Awal akhir tahun. Para jemaah merendahkan diri, tunduk dan pasrah kepada Allah. Okay, dan meningkat, jumlah kematian makin meningkat sampai 200 orang setiap hari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, ditulis di situ. Okey, aktiviti masyarakat menjadi lumpuh dan ada banyak korban yang meninggal yang terlambat dikeluarkan daripada rumahnya. Okey, mana orang yang sakit, dia tak detect sakit tu, duduk dalam rumah lama, dia tak dikuarantinkan, maka akan menyebabkan mati satu rumah. Okey, dan biaya pengurusan menjadi semakin mahal sehingga hal tersebut mempersulitkan masyarakat, terutama golongan bawah. Tak ada duit untuk nak uruskan pengebumian. Dan menyebabkan wakil sultan pada masa itu telah memberikan pakej rangsangan ekonomi lah macam tu. Semua kematian diuruskan oleh kerajaan. Dia akan bayar semua. Kafan dan so on semua tu dia akan bayar. Rakyat tak perlu keluar duit. Itu masa tu yang telah diberikan oleh kerajaan masa tu. Baik. Kemudian
Pada tanggal 23 Rabiul Akhir pada hari Senin disampaikan pengumuman di seluruh sudut kota agar masyarakat Dimash berpuasa selama 3 hari. Kenapa kerajaan buat? Ini di peringkat kerajaan pula, dia mengeluarkan satu arahan agar seluruh penduduk umat Islam yang berada di Damsyik berpuasa selama 3 hari, termasuk para qadhi, para ulama dan para pemimpin. Ini ijtihad mereka. Apa yang kita boleh buat adalah berpuasa selama 3 hari. Okey. Baik. Saya minta kalau boleh kita kaji kebaikan puasa ini dalam menghadapi wabak. Kerana ada hadis untuk sebut tentang bila berlaku dukhan nanti hentaman itu, orang kafir akan mati, orang Islam ketika itu dalam bulan Ramadan. Mereka bila kena hentaman asap itu mereka tak mati sekadar sakit biasa, kerana disebutkan oleh syarah oleh para ulama dalam mengkaji mengatakan kerana ketika itu orang Islam berpuasa, maka imun dia jadi kuat. Mungkin ada kebaikan yang boleh kita kaji daripada amalan berpuasa ni. Sebab tu daripada itulah para ulama di Syam ketika itu menasihati sultan, menasihati gubernur agar orang rakyat diberikan arahan agar semuanya berpuasa selama 3 hari. Baik. Mereka puasa selama 3 hari. Hari Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat mereka berkumpul beramai-ramai di Masjid Al-Qadam untuk melakukan istighathah dan memohon keampunan kepada Allah agar wabak tersebut diangkat. Sebahagian besar penduduk Damsyik pun berpuasa dan ada ramai pula yang berqiyamulail di masjid. Mereka menghidupkan masjid-masjid mereka. Masjid yang ada sebahagian masjid yang dah lama tak hidup sebab orang Islam masa tu kaya, mula meninggalkan masjid dan sebagainya. Maka dengan terjadinya wabak ini, antara hikmah terbesar adalah apa? Banyak masjid-masjid kembali dihidupkan. Amalan qiyamulail dihidupkan. Okay. Kemudian mereka mula keluar menuju ke padang pasir. Masing-masing bakal keluar tinggalkan rumah, pergi duduk padang pasir, duduk berjarak jauh mendirikan kemah di padang pasir. Kenapa? Ini disebut sebagai, ini yang saya katakan ataupun ini yang kerajaan sebut sebagai social distance. Maksudnya amalan social distance itu telah dibuat oleh dalam Empayar Uthmaniyah masa ni. Mereka pun mempercayai ataupun di samping mereka puasa, baca Quran, baca hadis, mereka juga mengamalkan penjarakan sosial. Mereka bakal keluar tinggalkan kejiranan masing-masing, duduk di padang pasir dalam kemah, menjarakkan tempat tinggal mereka agar dengan harapan penyakit itu tidak dapat disebarkan. Ini social distance telah berlaku oleh nenek moyang kita dulu dalam tamadun dulu. Baik. Kemudian diceritalah seorang demi seorang mati. Maka pernah berlaku sampai tahap korban dalam satu malam 300 orang. Sehingga kan ketika mana imam nak solatkan jenazah selepas isyak, tak cukup nak letak mayat. Penuh sampai keluar masjid. Okey. Baik. Kemudian pada tanggal 21 Jamadil Awal, Sultan memerintahkan agar dimusnahkan anjing di kota Damaskus. Kerana anjing terlalu banyak sebab mayat pun bau busuk and so on, maka anjing pun bergonggong merata, maka dibunuh para anjing dan burung merpati. Okey. Kemudian dia datangkan hadis lagi dalam ni tentang sebagai dalil untuk amalan tersebut. Okey. Kemudian mereka mengatakan ada sempat mayat terlalu banyak sampai tahap ada setengah mayat sampai tak sempat dibawa ke masjid kerana terlalu ramai. Okey. Kemudian pada 2 Rajab hari Jumaat dilakukan solat ghaib ke atas Al-Qadhi Alauddin bin Qadhi Syubah yang meninggal dunia sebab wabak ni juga. Okey. Kemudian mayat diletakkan di luar kerana terlalu ramai. Okey. Kemudian dia sebut, pasal saya kena skip pasal dia sebut banyak tokoh-tokoh yang mati. Ramai tokoh-tokoh yang hebat mati pada tahun ini. Okey. Oh yang bagi Ustaz. Okey. Kemudian dia sebut okey, ini menarik. Kemudian pada tanggal 12 Rejab. Okey. Pada tanggal 12 Rejab, setelah apa dia buat semua tu, pada tanggal 12 Rejab pada tahun tersebut, tiba-tiba selepas waktu Zuhur, selepas azan Zuhur, tiba-tiba datang satu angin yang begitu kencang dari arah luar yang masuk ke Damsyik, yang angin tersebut menebarkan debu hingga udara ketika itu menjadi warna kuning, lalu menjadi hitam hingga dunia menjadi gelap. Waktu Zuhur 12 Rejab 749 Hijrah. Okey, hari Senin. Okey. Kondisi tersebut berlangsung sekitar 1/4 jam, bermaksud 1/4 jam cukup 15 minit ya. Tetapi ribut itu menyebabkan udara dari kuning tukar jadi merah, tukar jadi hitam yang begitu kencang, menyebabkan orang begitu takut. Mereka mula bermunajat kepada Allah, memohon doa dan menangis. Selain mereka ni dihantui oleh wabak yang ganas, datang pula ribut yang ganas, maka mereka sangat takut, mereka anggap ini mungkin ujian dan sebagainya.
Tapi ada juga yang berpendapat bahawasanya bukan, ribut ni bukan ujian, tapi ribut ni adalah penawar yang Tuhan hantar untuk membasmi wabak tersebut. Namun selepas wabak tu selesai, selepas ribut tu selesai, wabak masih belum berhenti. Sampai tahap orang kematian naik sampai 200 300 orang sehari. Okay. Kemudian jenazah sampai tak sempat disemayangkan di masjid, disemayangkan di rumah, disemayangkan di tepi jalan sebab begitu ramai. Okay. Pada tanggal 27 Rejab, disebut sebagai malam Isra Mi'raj kan, 27 Rejab, walaupun menjadi perbezaan ulama, tapi nak beritahu masa ni di tempat mereka mempercayai Isra Mi'raj berlaku 27 Rejab. Dan seperti dibuat di tanah Melayu, pada malam Isra Mi'raj mereka akan ada majlis pembacaan kitab, pembacaan hadis untuk membacakan kisah Isra Mi'raj. Tradisi selalu sampai hari ni kita buat. Maka diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah kata Ibn Katsir, pada malam tersebut Isra Mi'raj itu selalunya majlis pembacaan hadis Isra Mi'raj akan dibacakan, ramai orang akan mai. Tetapi malam tersebut hampir tidak ada jemaah yang hadir kerana ramainya yang telah mati meninggal dunia dan kerana kesibukan yang hidup menguruskan jenazah mereka. Sampai surau masjid tak ada orang sebab ramai yang kaki masjid telah meninggal dunia dan orang-orang biasa pun tak boleh pergi pasal sibuk sedang menguruskan jenazah yang lain. Oh, tuan, ini satu yang dahsyat. Satu kejadian yang kita boleh katakan nak banding dengan COVID yang kita hadapi ni tak tahu mana lah. Sebab wabak ini sekarang mungkin dengan bantuan perubatan moden dan sebagainya kita dapat mengesan awal, kita dapat ada proses kuarantin awal dan sebagainya. Tapi dalam tamadun dulu di Eropah tadi kita bacakan di budaya Islam ini, mereka mesti mencari-cari apa punca dia dan sebagainya. Tapi berbeza antara, saya boleh kongsikan, berbeza antara orang Islam dengan orang Eropah adalah bagaimana kisah Eropah. Orang Islam bila mana mereka menjadi ditimpa ujian yang macam ni, mereka mula mencari ulama mereka, qadhi mereka untuk berpuasa, baca Quran, baca hadis, baca qunut dan sebagainya. Tapi di Eropah sebaliknya mereka mula menyerang orang agama mereka kerana bagi mereka orang agama mereka lah punca menjadinya wabak begini. Kemudian akhirnya di Eropah mencetuskan sekular, tapi orang Islam akhirnya menyebabkan penduduk Islam, umat Islam makin taat kepada agama. Itu situasi yang berbeza. Kerana bila kita ada bencana, bila kita ada wabak, bila kita ada ujian, kita ada Tuhan untuk kita berserah dan mohon pertolongan. Tapi orang yang di Kristian, ketika mana mereka telah tak mempercayai agama, maka mereka makin jauh daripada agama. Wallahu ta'ala alam. Itu telah berlaku dalam tamadun Islam di Eropah. Situasi The Black Death yang menyebabkan kedahsyatan, kematian ramai, kelumpuhan ekonomi, kedahsyatan, kegoncangan politik, keharubiruan struktur sosial. Alhamdulillah lama kelamaan penyakit itu mula pergi dan berlalu. Sekarang kita sedang mengalami ujian COVID-19 yang saya tak katakan separuh yang sedang dilalui oleh umat Islam dan orang Eropah dulu, tetapi mudah-mudahan kita mengambil pengajaran daripada kisah ini, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mematuhi arahan kerajaan dan buat tanggungjawab dan tugas masing-masing. Yang perlu duduk rumah. Yang buat kerja, biarkan mereka buat kerja. Kerajaan akan menggunakan kerja mereka untuk beri duit dan sebagainya. Kita buat yang terbaik. Mudah-mudahan kita dapat keluar daripada wabak ini dengan tenang. Mudah-mudahan ada hikmah yang besar yang Tuhan nak berikan kepada kita daripada wabak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.